bukan benda yang sepatutnya, benda yang berlakulah di dalam CPU kita. Okey, so setiap kali CPU nak menjalankan satu-satu, apa nama ni, satu-satu instruction, maka itulah yang berlaku. Okey, so hopefully semua orang dah tengoklah saya rasa video yang si Tom ni buat ni, Tom apa benda nama dia, lupa dah. Okey, itu adalah antara penerangan yang paling baiklah untuk, memahami tentang machine cycle ataupun, Littleman computer tu. Okey. So basically, untuk topik ni kita bagi dua je, bagi dua. Okey, yang pertama berkenaan dengan design ataupun dia punya ni lah macam mana, part one machine cycle ni. Okey, macam mana machine cycle dijalankan. Okey, Littleman computer lah. Kenapa Littleman? Sebab dia anggap ada orang lah dalam CPU tu, dia anggap seolah-olah macam ada seseorang dalam CPU tu yang akan, apa nama ni, menjalankan, okey, instruction-instruction yang ada tu. Lepas tu dia panggil Littleman computer. Okey, so dia ada 4, fetch, decode, execute, store. Okey, ini adalah, basic instruction yang perlu ada untuk setiap ni. So setiap kali dia buat, benda ni, dia akan complete satu cycle. Okey, kemudian berkenaan dengan Littleman computer pun dah cerita dah. Okey, dalam video yang saya bagi tu dah cerita dah. Okey, Littleman computer akan baca apa sahaja yang ada di dalam, counter. So counter kata 25, dia akan pergi dekat 25. Okey, pergi dekat 25 tu adalah memory. So dia akan baca dalam, address memory apa benda yang ada, iaitu 589. So dia akan decode. Okey, ni adalah proses fetch, kemudian dia akan decode. Okey, decode, okey, LMC, walks over the mailbox, maksudnya dia akan fetch. Kemudian, LMC read the number on the paper and put the paper back, maksudnya dia sedang ambil, bawa lah. Okey, bila dia bawa tu, maksudnya akan ada 2 register yang terlibat, iaitu MAR dan juga MDR register, yang mana MAR untuk bawa address, okey, address, tempat asal dia iaitu 25, dan MDR adalah memory data register, iaitu apa nama ni, datanya adalah 589 lah. So itu dia akan bawa. Okey, kemudian yang keempat, ini untuk execute dan juga load. Okey, execute ataupun load. So dia akan pergi dekat, dia akan terjemahkanlah. Okey, dia akan terjemahkan. Okey, 589 tu apa? Okey, arahan untuk 5 itu adalah arahan load. Jadi dia akan pergilah load dekat 89. So 89 ada 222. Jadi dia baca lagi 222 dan dia akan masukkan, sebab load kan, load maksudnya load 222, so maksudnya data itu adalah 222 lah. So dia akan masukkan 222 and then dia akan pergi, maksudnya cukup satu cycle, cukup satu complete, satu kerja, maka dia akan pergi kepada next, instruction. So next instruction adalah, number 26 pula lah. Okey, so dia akan berulang-ulang seperti itu. Okey, dia akan berulang-ulang seperti itu. Kecuali kalau di dalam, di dalam video yang Tom tu buat tu, okey, pengulangan dia tu sedikit berbezalah, sebab dia akan ulang kepada tempat yang sama. Okey, dia akan pergi, dia design, instruction itu untuk pergi ke tempat yang sama. Dia akan pergi ulang dan ambil fetch data di tempat yang sama dan buat penambahan, macam apa, load ataupun buat kerja yang samalah. Jadi hasilnya dia akan sentiasa pergi ke tempat yang sama. Okey, tempat tu maksudnya, memory ni lah. Okey, tetapi kalau dalam contoh dalam nota awak ni, dia pergi kepada next instruction. Okey. So, dah mana satu betul-betul belaka. Okey, pasal komputer ni ada je yang berulang-ulang dan ada juga yang dia pergi kepada next instruction lah. Okey. So untuk, instruction cycle ni, okey, dia ada beberapa, registers yang terlibat, iaitu general purpose, okey, kemudian kita ada program counter, kita ada IR, instruction register, kemudian kita ada MAR dan juga MDR. Okay, every instruction must be fetched from memory before it can be executed. So semua instruction must be fetched, alright. Okay, so ini adalah, kenapa nak kena beritahu apa register yang terlibat, because kita akan discuss nanti apa benda, apakah dia register bila satu-satu instruction dijalankan, okay, which register yang akan involve dan data tu akan pergi ke mana lah.
Okey, sebab tu kita kena tahulah, kita ada general purpose. General purpose tu yang AX sampai DX tu. Okay, and then kita ada program counter untuk pegang what is the next ataupun what is the current or the next, apa nama ni, execution yang akan dijalankan. Okey, kemudian IR ni untuk, menterjemahkan ataupun memegang apakah arahan yang nak diberikan kepada komputer. Okey. MAR untuk address, MDR untuk data. Okey, so kita tengoklah satu persatu nanti. Ni cycle ni dah banyak dah ni, dah cerita dah. Okey, fetch maknanya kerjanya adalah untuk decode ataupun find instruction. Okay, load from memory into register and signal ALU, dan execute maksudnya dia perform lah, dan juga move data ataupun store the data. Okay, so yang ni yang saya nak terangkan lah ni. So dengar baik-baik lah ni sebab yang ni pun dia senang je sebenarnya. Okay, tetapi bila dah faham tu memang cukup senang. Maknanya benda tu macam soalan macam benda ni pun nak tanya ke? Okay, tetapi kalau tak faham tu maknanya rasa macam susah lah. Okay, tapi bila dah ada pemahaman sikit tu, insyaAllah this question is very easy. Maknanya kalau 5 markah tu ramai orang dapat 5 lah. Macam tu. Tapi kalau yang jenis tak faham memang dapat kosong lah, ataupun dapatlah beberapa yang dapat. Macam tu lah. Okey. So kita nak cakap ni berkenaan dengan instruction cycle. Okey, yang mana kita nak tengok from one step to another step. Okey, step by step macam mana apa processor kita ni menjalankan tugas dia. Okey, kita nak tengok step by step apa yang terjadi. Kalau tadi masa dekat LMC ni kita pun dah tengok step by step. Tapi kita tak nampak dari segi perjalanan data tu apa benda yang berlaku. Kita hanya nampak dia punya illustration lah, maknanya pergi daripada memory, masuk terjemahkan, kemudian masuk pada calculator dan sebagainya. Jadi itu dari segi illustration lah. So dari segi yang sebetul-betulnya apa yang terjadi terhadap register dan sebagainya. Okey. So kita tengok step yang pertama iaitu instruction cycle step 1. Okey. Apabila satu-satu instruction nak dijalankan di dalam komputer kita, okey, ataupun di dalam CPU, okey, perkara pertama yang berlaku adalah the CPU needs to transfer the value in program counter. Okay, transfer value in program counter iaitu address of current instruction into MAR, memory address register, so that computer can retrieve the instruction located at the address. Nampak tak? Maknanya penerangan ni dia lebih detail lah. Kalau tadi kita kata je lah, maknanya little man tu akan pergi tengok dalam PC ada apa, oh nombor 25, pergi je lah dekat nombor 25. Macam tu. Tapi kat sini penerangan ni lebih detail lah. Apabila kita ada satu-satu instruction di dalam PC ataupun program counter, okay, so what happened actually? Okay, so basically when there is a memory address in the PC, okay, so PC komputer ataupun kita punya CPU akan mengarahkan MAR untuk menerima PC itu. Untuk menerima nilai yang ada dalam PC ataupun program counter. PC stand for program counter. Okay, so contohnya tadi 25 in PC kan. Dalam program counter ada 25. So that number, that address 25 is transferred to MAR ataupun memory address register. Jadi dia akan ni lah. So resultnya adalah instruction transferred from specified memory location to MDR. Okay, so kenapa result dia bukannya PC tu masuk nilai 25 masuk MAR? Ya betul lah. Okay, maknanya bila PC dia dah ada nombor 25, alamat itu, nombor 25 itu dipindahkan kepada MAR. Okay, so kat situ berlaku decode. Okay, berlaku decode dan MAR dah tahu nak pergi ambil data dekat mana. Iaitu dekat, maknanya bukan MAR yang tahu. CPU ataupun prosesor kita dah tahu nak pergi ambil data dekat mana. Okay, iaitu CU lah. CU kita dah tahu nak pergi ambil data kat mana, iaitu pada address 25. Maka apa yang ada dalam address 25 tu akan di-transfer ataupun di-loadkan
ke dalam MDR, iaitu iaitu Memory Data Register. Dia akan jadi macam tu. Jadi result dia adalah kalau PC 25, maka 25 tu akan ditransfer ataupun di-copy ataupun di-loadkan ke dalam MAR. Akan diletak dalam MAR, so MAR jadi sama 25 juga. Kemudian apa yang ada dalam alamat 25 itu akan dipindahkan masuk ke dalam MDR, Memory Data Register. Okey, kemudian bila memory data register dah menerima data, dah menerima data, MDR dia mesti transferkan arahan ataupun data yang diterima daripada memory tadi, mesti ditransferkan kepada IR pula, iaitu instruction register. Transfer that instruction to IR. Kita akan dapat instruction. Instruction add ke, load ke, sub ke, whatever lah. So, instruction tersebut mesti kita transfer kepada IR. So, resultnya adalah IR will hold the instruction through the rest of the instruction cycle that will control the particular steps that make up remainder of cycle. Sebab tu, masa dalam video Tom tu, dia asyik ulang benda yang sama je. Because of what? Because the instruction adalah untuk load semata-mata. So dia akan sentiasa load dan load pula dia design instruction tu untuk load dekat tempat yang sama dan menghasilkan benda yang sama sahaja. Jadi dia akan load. So IR akan pegang apa benda arahan yang diberikan, iaitu load ke, nak add ke, nak sub ke, whatever lah. Apa saja arahan yang diberi. So MDR akan beri arahan kepada dia, tak beri data, dia beri arahan, iaitu apakah instruction yang perlu dibuat kepada IR, instruction register. Itu step yang kedua. Next step. Bila step 1 plus step 2 itu adalah fetch. The fetch phase of the instruction cycle for every instruction. The remaining steps are instruction dependent. So step 1 and step 2 adalah fetch. Itu adalah baru kita nak fetch. Nak decode belum lagi, nak execute belum lagi, nak store pun belum lagi. So contoh ini adalah contoh LMC gambaran lah LMC versus CPU instruction cycle. So tak ada benda pun, dia tak adalah nak tanya apakah perbezaan. Adalah pernahlah tanya apakah perbezaan dia. Tapi basically benda tu sama. Basically benda tu sama. Contohnya kalau macam ni, untuk CPU instruction cycle, PC pergi ke MAR, MDR pergi ke IR, IR dia pegang apa? Contoh kat sini, IR akan pegang add. So add tu akan pergi ke MAR, A akan pergi MDR, PC plus 1. Sini apa benda ni? Ini yang perlu awak fahamkan nanti. So sekarang ni mungkin akan nampak macam keliru sikit lah. Tapi tak apa, don't worry, saya akan terangkan nanti, don't worry. So tadi ini adalah step yang 1 dan step yang nombor 2, itu adalah dua step yang standard untuk semua arahan. Untuk semua arahan. So bila step yang standard ni, maknanya sama je lah, bagilah arahan macam mana pun. Step dia yang pertama, PC akan bagi data address kepada MAR, hasil dia PC akan pergi ke MAR, hasil dia adalah pergi kepada MDR. Kemudian apa yang ada dalam MDR pula mestilah diserahkan kepada IR. So hasil dia adalah IR akan menerima instruction yang perlu dijalankan. Itu adalah step yang standard untuk semua instruction, dia akan buat macam tu. Cuba kita tengok pula load, fetch, execute. Load, fetch, execute cycle. So ini adalah instruction jenis yang pertama, iaitu untuk load. Iaitu untuk load sahaja. Load, fetch. Tak kisahlah. Maknanya arahan yang diberikan adalah arahan untuk load. Load tu maksudnya ambil data daripada satu tempat dan masukkan ke tempat yang lain lah. Itulah load.
So, apakah step yang perlu dibuat di dalam load? Iaitu PC macam biasa, kalau tengok PC nombor 1 dan nombor 2, sama je macam tadi. Okey, maknanya dalam program counter ada address untuk apa nama, kita nak pergi fetch kat situ dalam memory. So, alamat yang ada dalam PC program counter akan diberikan kepada MAR supaya MAR boleh carilah dekat mana nak cari data tersebut, dekat alamat mana. Okay, so transfer the address from the PC to MAR. Okay, settle. Okay, kemudian bila MAR dah tahu nak cari kat mana, then data tu akan perlu dipindahkan kepada memory data register. Okay, ambil daripada memory nak pindahkan kepada register, nak pindahkan masuk CPU lah. Jadi mesti melalui memory data register. Okay, so data yang ada di dalam memory tu tadi akan dipindahkan masuk dalam register. Okay, MDR. Dan data dalam MDR itu yang berkenaan dengan apa nama ni, instruction sahaja akan dipindahkan ke IR. Siapa pula buka mikrofon? Hai. Tu nyanyi-nyanyi pula tu. Dah senyap dah. Okay. Alright. So, sekarang ni MDR akan dipindahkan ke IR lah. So, tengoklah sekarang ni kalau arahannya adalah untuk load, maka load itu akan dipindahkan ke dalam IR. Okay, dia akan pindahkan dalam IR. So, kat sini IR address akan pindahkan ke MAR. Ni apa benda pula? Okay, step yang ketiga. Dalam IR tadi ada arahan iaitu load. Load dia mesti datang sekali dengan alamat baru. Okey. Load dia mesti datang sekali dengan alamat baru. Alamat baru apa ni? So bila kita beri arahan load ataupun nak ambil barang, nak ambil data, kita mesti beritahu nak ambil data tu dekat mana. Okey, sama juga kes ni macam PC ni tadi. Okey, PC ni beritahu Mar nak pergi ambil data dekat mana. Okey, pergi ambil dekat memory address 25. So, dia akan pergi dekat 25 kemudian ambil data lah. Itu MDR pergi kepada IR ni. Okey, sekarang ni di dalam IR ada satu instruction iaitu instruction untuk load sesuatu. Untuk ambil data dekat sesuatu. So, ambil data dekat sesuatu itu maksudnya apa? Maksudnya nak pergi dekat satu tempat di dalam memory dan kita nak ambil data tu. So, that tempat juga dipegang oleh IR address. So, sekali lagi, IR address ini dia mesti beri data tersebut kepada MAR. Untuk MAR pergi cari dekat mana data tersebut disimpan. Dalam memory address, dalam memory lah. Jadi, IR akan bawa beri data tersebut, beri alamat tersebut kepada MAR. MAR akan, bila MAR dah tahu je, so CPU dah tahulah nak pergi cari dekat mana. Dan dia akan ambil data tu. Pasal arahan dia adalah load kan. So ambil data dalam address yang diberi daripada IR kepada MAR ni. Dan sekali lagi, data memory data register, bila nak ambil data tu, nak bawa masuk dalam CPU, MDR akan terlibat. Okey. Sekali lagi MDR akan terlibat. So cuma kali ini MDR dia akan berikan data tersebut kepada register. Okey, kepada register lah, register AX ke BX ke CX tak kisahlah. Dia akan beri kepada general purpose register. So data yang di-load tadi tu, dia telah diberi arahan untuk load tadi tu disimpan dalam register. Okey, maknanya bila dah habis dah masukkan data dalam register, settle lah. Okay, itulah kerja dia. Itulah kerja dia, iaitu load sahaja. Maka bila dah habis kerja dia, apa dia buat? PC plus 1. Okay, maksudnya next instruction. Nak buat apa pula? Lepas dah habis load ni, then nak buat apa pula? So itulah. Okay, so ini adalah 5 step yang perlu awak faham dan perlu awak ingat lah. Okay, nanti test confirm akan tanya soalan ni. Confirm akan ada soalan ni. Okay, itu adalah load. Okay, now tengok pula apakah apa nama ni cycle ataupun step untuk store pula. Okay, untuk store, untuk simpan data tersebut ke dalam memory pula. Okay, so kita tengok PC MDR, IR tu benda yang sama.
Okey, mesti sama. Okey, jadi sekarang ni daripada MDR nak beri data kepada IR. Okey, IR dapat tahu bahawa benda tu adalah untuk kita store. Okey, arahannya adalah store. Jadi apabila arahan store, okey, maknanya data tu daripada CPU. Okey, data tu sekarang ni berada dalam register general purpose register di dalam CPU. Jadi daripada CPU nak simpan masuk ke dalam memory. Itu adalah store. Okay, that is store. So now, bila kita kata the data is available in CPU and need to be stored in memory, meaning that the data must come from the CPU, from the general purpose register. So dalam case kita ni, kita bagi nama dia A je lah. General purpose register ni kita ambil dia A sahaja. Dan nak letak B boleh tak Medal? C ke D ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi biasanya orang letak A je lah. Senang, malas nak cerita. Okay? Malas nak banyak-banyak, nak reka-reka. So, senanglah ambil je lah A. Okay, so ni daripada CPU lah ni, daripada prosesor kita dalam register, dalam prosesor. Okay, so benda tu akan dipindahkan ke dalam MDR. Iaitu data lah, memory data register untuk dibawa ke mana? Untuk diberikan kepada memory lah. Okay, so dah nak simpan dekat mana? Nak simpan kat mana dia tahu dekat MAR ni tadi. Okay, dekat so bila dia dah keluar daripada CPU, maka CPU dah free daripada arahan store, maka CPU akan buat PC +1. Maknanya next instruction apa dia. Okay, so kat sini saya letak ni, notice how step number 4 differs for load and store. Okay, sebab kalau load dia nak datang daripada MDR nak masuk ke A. Tetapi kalau untuk store daripada A nak masuk MDR, dan MDR akan buat keluar lah pergi kepada memory. Akan buat keluar daripada mana? Daripada CPU lah. So sekarang ni kita cerita ni benda yang dalam CPU je ni. Benda yang duduk dekat tempat sempit CPU tu je. Okay. Okay, yang ni untuk add. Okay, untuk arahan add pula. Okay. So now, PC pergi MAR, MDR pergi IR tu adalah sama juga. So sekarang ni daripada MDR pergi IR dapat arahan add. Okay, dapat arahan add. Jadi bila nak add, mesti ada dah sesuatu di dalam CPU dan dia nak tambahkan 2 nombor. So nombor yang kedua lah. Yang masuk sekarang ni adalah nombor yang kedua. Okay, so IR address, okay, akan beritahu MAR nak add dengan apa. Okay, nak add dengan apa. Sebab tu dia mesti ada address. Okay, nak add macam kau buatlah. Okay, move AX5. Add move AX5. Lepas tu add AX10 contohnya. So sekarang ni 10 itu adalah nilai baru lah. Okay, dalam AX dah ada 5. Lepas tu kita nak addkan dengan sesuatu. So 10 itu nilai baru yang diambil oleh MAR ini dan dipegang oleh MDR ini. Okay, so setiap kali IR address beri address kepada MAR, kerjanya apa? MAR tu akan pergi cari memory dekat mana data yang dia nak ambil data tu, dan directly ataupun secara automatiknya MDR akan pegang data tersebut yang ada yang dia ambil daripada memory tadi. Okay, whenever MAR knows the address, then automatically MDR will get the data in that address. Dia kena macam tu. Dia tak adalah macam, tak ada pula nampak macam apa pergerakan data daripada memory masuk MDR kat sini. Dia tak payah tunjuklah benda tu. Because whenever MAR knows the address of the data in memory, automatically MDR or memory data register will get the data. So kita akan tunjuklah apa benda pergerakan di antara memory nak masuk MDR tu. So that is why A tu maksudnya data yang dah ada lah dalam accumulator register ataupun AX lah kalau kita kata. Okay, so data yang dah ada. Contohnya daripada load tadi, okay, data dah ada. Okay, so kita akan tambahlah A, akan tambahkan dengan apa data yang dia baru ambil tadi. Dia akan tambah dan akan simpan dekat A.
Okey, kemudian bila dah selesai operasi tambah, maka selesai dah operasi tu PC plus 1. Next execution lah. Okey, macam tu. Okey. So, itulah bendanya. Okey, ada soalan? Boleh faham ke tak ni? Boleh, madam. Boleh, Boleh, orang madam. lain? Boleh, Boleh. Okey, so boleh faham, alhamdulillah. Beres. Jadi kita tengoklah contoh, okey. Kalau contoh ni dia ada benda-benda lain lagi ni, yang lain dia bukan contoh, maksudnya proses. Kalau proses untuk subtract, okey, PC pergi MAR, MDR pergi IR, IR pergi MAR lagi, dia akan cari data nak tolak dengan apa. So A tolak dengan data yang baru, kemudian dia akan simpan dekat A, and then next process ataupun next instruction PC plus 1. Ni untuk input, yang ni untuk output. Kita tak saya tunjuk je lah kat sini input, output, halt dengan branch condition ni pun saya tunjuk saja. Kita tak akan tanyalah dalam test ke benda ke. Yang kita tanya biasanya daripada load, add dan sampai subtract sajalah. Okey. Okey, contoh soalan. Okey, assume the following values are present just prior to execution of this segment. Okey, sekarang ni PC kita duduk dekat nombor 12, iaitu duduk ni address ni memory address, value in memory location, iaitu address dia lah. Okey, so sekarang ni program counter pegang 12. Jadi kita kena pergi pada tempat yang memory yang nombor 12 lah. Okey, memory nombor 12 pegang apa? Pegang data 530. Okey, 530. Jadi apabila soalan dia adalah first instruction itu fetch. Jadi PC ke MAR, MAR akan pegang apa? MAR akan pegang apa kat sini? Address Address. Apa dia? Apa nilai? 12. 12. Okey, dia akan pegang 12. Okey, very good. Jadi dia akan pegang 12 lah kat sini. Alright. Kemudian dekat 12 akan ada 530. So 530 ni akan, tadi kan saya kata whenever MAR knows the address, then automatically the data in that address will be transferred into MDR. So now MDR dah pegang 530. Jadi IR ni akan pegang apa? Load. Okey, akan pegang load lah, ataupun load apa? Load 5 apa? Dekat address apa? Addressnya adalah berapa? 30. Macam itulah. Itu yang berlaku dalam IR. Tapi nilai dalam IR tetaplah 530. Ya, tapi nilai dia memang dia pegang 530, tapi apa yang dia faham adalah load, 5 tu adalah load, 5 tu adalah opcode kepada load. Okey, bila maksudnya ada 5, itu maksudnya opcode. Okey, opcode load. Maksudnya 5 tu maksudnya load. Okey, so load apa? Add lah pula. Kenapa pula? Okey, load apa kat sini? Load dekat address, betul lah. Okey, address 30. Macam tu. Okey, bendanya maksudnya macam tu lah. Okey, load dekat address 30. Maka apa yang ada dalam IR adalah 530. Jadi dia akan pergi kepada 30. 30 ada apa? 777. So itu adalah step yang ketiga dan seterusnya lah. Okey, so ini adalah first instruction untuk fetching. Okey, yang ni kalau soalan yang lengkap. Yang lengkap, ini adalah soalan untuk load. Okey, untuk load, iaitu dia buat MDR pergi ke A. Macam mana tahu load, soalan ni adalah soalan load sebab MDR pergi ke A. Bila MDR pergi ke A, maksudnya nak pindah data daripada memory masuk ke dalam register. Okey, so itu load lah. Jadi, sekarang ni program counter dia 45. Okey, 45 pergi dekat 45, tengok 599. Okey, 599. So 599 maksudnya load tempat 99. So dekat PC akan ada 45. Okey, MDR IR dia akan pegang
599 maksudnya load dekat nombor apa address 999 lah. Dekat address 99. Okey, kemudian IR akan pergi kepada MAR. Okey, so apa yang ada dalam MAR ni? IR tadi kata load 99. So apa yang ada dalam MAR sekarang? Address. Ya, 99. Address 99. 99. Address 99. Okay, very good. Okay, so dia akan pegang 99. Jadi bila MAR dah tahu je 99, automatically MDR tahu benda yang ada 99. Ni sekarang ni 99 pegang 210. Okay, so automatically bila MAR tahu 99, jadi 210 ni automatically akan masuk kepada MDR. Dan MDR pindahkan data tersebut kepada A. So A akan pegang 210. 210. 210. Very good. Okay, 210. Settle. So now, PC plus 1. PC plus 1 akan jadi 46. 46. 46. Betul. Kan simple je sebenarnya. Lepas tu saya kata, kalau saya bagi 5 markah kat sini, maknanya possibility untuk dapat markah penuh tu tinggi. Tapi kalau orang tu tak boleh jawab, maknanya tahulah dia memang tak tumpu perhatian lah. Maknanya saya ajar tu memang tak dengar pun. Simple. Sebab bendanya simple sangat. Dia ajar sekali atau bagi penerangan tu insyaAllah boleh jawab. Okay, so gitulah cara dia. Alright, so itu cara dia. So ada perlukan penerangan tambahan untuk benda ni? Ataupun saya boleh teruskan? Madam, untuk 5 address 99 tu memang kena tulis macam tu ke? Boleh 599 je. Saya tulis sini supaya nak membezakan awak apa namanya load address 99. Tapi kalau nak jawab tu tulis je 599. Dah faham dah lah ataupun 5,99 ke untuk memahamkan kita bahawa 5 tu adalah opcode iaitu maksudnya load dan nak load apa iaitu address 99. Okay? Thank you, Madam. Alright. Okay. So kalau dah settle hak tu, kita pergilah pada CPU, part 2 CPU architecture. Okay, yang ni kita dah masuk kepada teori sikit lah. Okay, dia kembali kepada teori. Yang mana kita akan tengok architecture yang ada lah di dalam CPU. So, apa nama, architecture ni, okay, kita define architecture by what? Okay, yang pertama by numbers and types of register. Maksudnya ada berapa banyak register yang ada dalam architecture tersebut. Okay, number 2 methods of addressing memory. Macam mana dia buat connection dengan memory lah. Dan yang ketiga, basic design and layout of instruction set. Okay, design ataupun macam mana dia nak melayan instruction. Dia nak serve instruction. Okay, maksud melayan tu maksudnya serve lah. Ataupun execute instruction. Okay, so dia kata many CPU architecture over the year but only few remains as a result from evolution and expansion of the architecture to include new feature with improved design technology implementation. So, yes, ada banyak sangat sebab tu masa dahulu ada banyak CPU architecture but yang remain itu adalah yang terbaik lah sebab bukan semua architecture tu kita boleh terima lah. Okay, kalau dulu CPU untuk Macintosh, Apple Macintosh, Apple Mac contohnya, okey, guna architecture yang berbeza. Untuk Windows, Intel, so dia menggunakan architecture yang berbeza. Okey, biasa kalau dululah, sekarang ni saya dah tak mengikuti sangat apa benda perkembangan dia. Saya rasa Mac pun dah guna Intel lah sekarang ni. Tapi suatu masa dahulu masa dia tak guna Intel tu dia guna architecture yang dikeluarkan oleh Motorola. Okay, so sekarang ni Motorola pun macam senyap, tak tahulah benda Motorola buat sekarang. Okay, mungkin ada lagi, semua saya je yang tak baca. Okay, tapi dia adalah beberapa architecture yang berbeza lah.
Okay, so most CPU architecture today are loosely categorized into dua ni lah, okay, CISC dan juga RISC. Okay, so CISC adalah complex instruction set computers, RISC adalah reduced instruction set computer. Okay, dia ada complex dan juga reduce, itu je, dua tu je. Okay, so ni kena tahulah apa benda perbezaan dia. Kalau dalam CISC, there are few general purpose register, maksudnya ada sikit je register, tapi dalam RISC ada banyak register. Okay, kemudian kalau dalam CISC, large number of specialized instruction. Maksudnya dia nak buat instruction yang specialized lah, maknanya dia tak not too general. Okay, ataupun dia banyak instruction yang dia boleh buat. Okay, kalau untuk CISC ni, dia ada banyak instruction yang boleh dibuat. Tetapi untuk RISC, limited and simple instruction. Maksudnya dia tak banyak specialized instruction lah. Mungkinlah contohlah macam kata ni. Contohlah kalaulah CISC ni dia boleh buat pengiraan 4 pengiraan contohnya, tambah tolak darab bahagi for example. Tetapi untuk RISC mungkin dia boleh buat tambah tolak saja. Itu analogi je lah, dia bukan fakta tu analogi. Okay, nak senang faham. Maksudnya limited and simple dengan large number of specialized instruction tu. And then number 3 dia kata wide variety of addressing techniques dan juga addressing technique tu maksudnya dia boleh buat addressing kepada register, dia buat addressing kepada memory, okay, dia boleh buatlah wide variety of technique. Tetapi kalau untuk register ni, kalau untuk RISC, okay, dia register oriented. Okay, maknanya dia tak banyak menggunakan memory dan last kali instruction words of varying sizes. Maknanya boleh buat pelbagai jenis instruction lah. Okay, dan the size of instruction pun pelbagai juga. But in RISC, okay, dia adalah fixed length dan juga limited addressing modes. Okay, dia fixed length, maksudnya dia tak boleh nak buat instruction yang pelbagai size. Dia hanya satu size saja. Okay, kalau kata katalah kalau kata 16 bit addressing instruction size. So 16 bit je lah dia boleh buat. Dia tak boleh nak buat banyak-banyak. Tapi kalau yang CISC ni ada pelbagai size lah. Okay, mungkin boleh 8, boleh 16, boleh 32 contohnya. Okay. Alright, so ini adalah architecture dia. Okay, architecture untuk CISC. Okay, kompleks yang kompleks punya ni. Okay, dia ada control unit, dia ada instruction path, dia ada microprogram, ada dan instruction and data path ni akan connected to a cache dan cache tu akan pergi kepada main memory. Okay, so control unit dia akan ada connection dengan instruction and data path. Kemudian data path itu akan pergi kepada cache dulu dan cache akan pergi kepada main memory. Okay. Kalau untuk RISC pula, dia lebih kepada dia macam tak ada, kalau tengok control unit tu dia tak ada di dalam RISC tu. Okay, dia akan dia terus pergi kepada hardware tu sendiri. Okay, dia ada data path dan ada instruction cache juga, ada data cache juga. So ini beza yang paling utama dia lah. Okay, ada instruction cache dan juga data cache. Kalau untuk CISC ni, cache ni hanya ada satu sahaja. Okay, so itu je beza dia. Okay, dan yang ni control unit ni untuk kesemua lah. Okay, ni dia panggil hardware lah pula. Hardwired control unit. Tu beza dia. Dua beza lah kat situ. Okay, so kalau yang RISC ni, dia ada dua tempat masuk. Okay, dia ada dua laluan lah, laluan masuk dan keluar, iaitu direct melalui instruction cache dan juga data cache. Tapi kalau untuk CISC, instruction dan juga data hanya melalui satu cache. Okay. Alright, so untuk RISC ni, dia kata attempt to produce more CPU power by eliminating two major bottleneck. Okay, yang pertama, reducing number of data memory access by using register more effectively. Okay, dan yang kedua, simplifying the instruction by by eliminating rarely user instruction. So ini kelebihan RISC lah. Okay, kenapa dia kata dia boleh kurangkan CPU power?
Okay, sebab yang pertama dia reduce the memory data access. Okay, di maknanya dia tak banyak menggunakan memory. Okay, semua benda yang nak digunakan dia mesti simpan dalam register. Dia tak banyak gunakan memory. So itu lagi cepatlah dia buat kerja. Dan yang kedua, apa saja instruction yang rarely used in the CPU will be eliminated. So, sebab apa dia eliminate, dia buang semua ataupun dia keluarkan rarely used instruction because dia nak masukkan instruction lain semua nak masuk dalam register. Jadi, bila nak semua benda nak masuk dalam register, jadi apa yang jarang digunakan tu mesti dikeluarkan. Macam tu. Okay, so basically untuk RISC ni, apa kelebihannya? Dia banyak menggunakan register supaya lebih cepat. Okay. So dia kata, however, in modern times, the dividing line between CISC and RISC has become increasingly blurred as many of the features of each had migrated across the dividing line. So sebab tu sekarang ni kita jaranglah nak mendengar sangat perdebatan ataupun perlumbaan di antara CPU punya CPU apa kita panggil pembuat CPU ni lah. Kalau zaman saya belajar dulu, mungkin zaman awak tak ada lagi, masa tu perdebatan ataupun perlumbaan pengeluar-pengeluar CPU sangat hebat lah masa tu. Orang ni kata dia bagus, orang ni kata dia bagus, orang ni kata dia macam ni. Last kali pemenangnya saya rasa Intel lah kot. Okay, sebab Intel yang remain sekarang. Hal lain ada je saya lupa dah benda nama CPU tu, dah lupa dah. Okey. Apa nama? Ryzen. So itulah antaranya. Okey. So mungkinlah yang memiliki dia punya apa nama hard architecture tu. Okey, yang memiliki architecture tu last kali mungkin Intel lah kot yang win the race lah. Okey. Tapi macam biasalah benda tu masih lagi ada lagi orang yang cuba buat benda yang lebih baik daripada Intel. Okay. Okay, next kita masuk kepada CPU enhancement. Okay, benda enhancement ni. Okay, so tadi kita dah tengok satu CPU tu dia ada architecture dia sendiri. So, setiap architecture tu of course lah dia ada kelemahan dia dan CPU ni kita akan orang akan design dia untuk buat kerja faster and faster from time to time. Okay, dia mesti sentiasa ada improvement in terms of processing time. Okay, so nak maksudnya kat sini nak suruh buat kerja makin laju lah. Alright, so kenapa nak kena buat kerja makin laju? Sebab every single architecture yang ada tu, dia mesti akan encounter sesuatu. Iaitu masalah utamanya adalah perlahan ataupun tak boleh nak buat kerja dengan lebih banyak. Alright, so sebab itulah wujudnya CPU enhancement ni. Maknanya dia akan enhance ataupun menambah baik the existing architecture. Okay. So, methods to increase the performance of CPU. Okay, ada 4 method yang awak kena belajar. Okay, yang pertama, separate fetch and execute. Yang kedua, pipelining. Ketiga, superscala and multiprocessing last kali. Yang 4-4 ni nak kena tahu ke, madam? Ya, nak kena tahulah ke 4-4 ni. Okay, kita tengok separate fetch execute unit. Okay, dalam kaedah untuk menambah baik CPU, ini kaedah yang pertama, iaitu separate fetch execute unit. Okay, so dia bahagikan dua unit yang berbeza iaitu fetch dengan execute dia bahagikan. Okay, so untuk fetch unit, dia buat apa? Dia buat instruction fetch unit, kemudian dia akan decode. Okay, dia akan fetch dan akan decode, dan yang keduanya adalah execute unit yang mana receive instruction from decode unit dan buat execution lah. Yang mana kalau kita tengok ini sama je macam instruction cycle yang sebelum ni. Ada kan? Fetch and then decode and then execute and store. So hak ni tadi kan kita ada 4 benda kan? Jadi sekarang ni dia bahagikan kepada 2 je. Okay, dia kumpulankan dua yang pertama dan dua yang terakhir. Fetch and decode dia buat untuk fetch unit, and then execute and store dia buat dalam execute unit. So dia bagikan dua macam tu. Alright.
So, apa nama, kalau untuk separate fetch ni, okey, jadi dia akan buat kerja yang, macam mana nak kata, bila satu-satu unit tu dah selesai buat kerja, so dia akan pass. Jadi contohnya macam ni lah. Kalau dia buat 4 tadi tu dia berangkai. Okey, 4 tadi dia berangkai. Maknanya selagi yang nombor 4 tak siap, maka yang nombor 1 ni iaitu fetch tak boleh buat kerja. Okey, dia kena tunggu dulu cycle tu siap. Tetapi apa beza apabila kita buat, apabila CPU ni buat secara separated macam ni, fetch and execute tu. Okey, dia dah bagi 2. Jadi sekarang ni contohnya lah, okey, contohnya kerja-kerja untuk store belum habis. Tapi kerja store ni duduk dalam unit yang kedua, dalam kumpulan yang kedua. Okey, dia macam dah separate, dia macam dah macam tak ada kena-mengena. Jadi, walaupun kerja dekat execute unit belum habis, kerja dekat fetch unit dah boleh sambung. Dia dah boleh buat. Maksudnya kalau kita tak separatekan tadi untuk architecture yang asal, okey, cycle yang asal, dia kena tunggu satu store ni habis dulu, barulah dia boleh fetch yang lain. Tetapi bila dia buat secara separate macam ni, dia dah bagi 2. So walaupun store ataupun execution belum lagi tamat, okey, tapi yang 2 kerja fetch dengan decode ni dah available. Okey, so dia boleh buat fetch apa nama ni, instruction baru dan dia boleh decode instruction baru. Semasa gang yang kedua ni, execute unit ni buat kerja. Kalau macam tadi, yang awal kena tunggu habis baru boleh sambung. Pasal nak completekan satu cycle kan. So itu kelebihan tu. Itu kenapa dia buat separatekan fetch and execute unit. Okey, kalau fetch unit dia ada ni lah macam biasalah, fetch dan kemudian dia bagi decode. Kalau execute dia ada buat ni lah, okey, execution control unit, nak buat arithmetic dan simpan ke dalam register. Okey. So itu adalah fetch and execute, separate fetch and execute unit. Okey, kaedah yang kedua untuk melajukan lagi, okey, untuk menambah baik lagi architecture CPU, iaitu dia panggil pipelining. Okey, pipelining. So pipelining ni apa benda? Dia kata overlap instruction to speed up processing. Dia overlap instruction. Okey, kena ingat kaedah yang pertama tu iaitu tunggu 4 cycle, 4 stages of instruction cycle tu complete baru dia boleh masuk yang baru. Kena ingat itu. Itu adalah architecture yang pertama. Okey, so nak enhance dia kata overlap instruction. Maknanya belum habis ataupun dimasukkan banyak sekaligus macam itulah. Okay, so as each instruction complete a step, the following instruction move into the stage just vacated. Okay, result large overall increase in average number of instruction performed. Okay, apa benda ni? Pipelining macam ni. Okay, ini adalah pipelining. Kadang-kadang kalau kita, okay, kalau yang ni non-pipeline. Okay, yang ni kalau kita buat non-pipeline. Jadi kita tunggu instruction yang satu-satu instruction number 1 ni, tunggu kepada store ataupun write ni barulah dia masuk yang baru. Macam saya cakap tadi lah. Tetapi bila pipeline, maksudnya apabila setiap satu kerja ni vacated ataupun dah siap, masuk kepada stage yang kedua, dia masuk kerja yang baru. Okay, that is pipeline. Okay, so fetch, misal kata yang biru ni adalah satu instruction, yang merah ni adalah satu instruction. So, bila biru dah habis fetch, okey, maka dia akan bawa pergi data tersebut ataupun instruction tersebut kepada decode. Dan fetch ni dah idle ataupun duduk sajalah. Okey, bila duduk saja, maka instruction yang kedua boleh masuk. So itu adalah pipeline. Sehinggalah maknanya tak akan setiap stage tu tak akan ada masa dia idle ataupun duduk saja. Okey, so itu adalah pipeline. Okey, hazard dia pula. Hazard maksudnya keburukan dia lah, benda yang boleh berlaku. Hazard ataupun malapetaka lah dalam pipelining ni. Okey, bahasa senang dia malapetaka. Benda yang boleh terjadi, yang perkara buruk yang boleh terjadi. Yang pertama, structural hazard. Kedua, data hazard. Yang ketiga, control hazard. So, ada 3 benda ni. Ini pun sentiasa juga orang tanya lah dalam test. Apa benda hazard yang ada pipeline ni? Okay, structural apa benda?
attempt to use the same resources two different ways as at a time. Example, use the register for multiplication and division operation at the same time. Okay, sebab apa? Sebabnya mungkin bila lah nak buat execute ni, okay, execution ni, yang biru ni masih belum habis buat execution, tetapi nampak macam nak habis lah. Okay, contohnya nak guna register. Kita dah execute. Okay, execute nak guna 2 register. Okay, tetapi instruction yang kedua ni pun sama juga nak guna 2 register ataupun nak guna 3 register ataupun nak gunakan ke semua register, for example. Okay, kan kalau kita belajar divide, div dan juga multiplication mul, kan ada banyak register kita nak kena guna. Okay, contohnya kalau mul, nak simpan data tu mesti simpan dekat 2 tempat. Kalau kita darab 8 bit, kita mesti simpan data dia tu dalam hasil dia tu ke dalam 16 bit. Kalau kita darab 16 bit, kita nak simpan hasil dia tu dalam 32 bit. Macam tu. Jadi kat situ dia mungkin akan ada pertindihan penggunaan. Maknanya belum habis lagi guna register tersebut. Instruction yang kedua dah sibuk nak guna juga register tersebut. Itu adalah structural hazard. Okay. Kemudian data hazard pula. Attempt to use data before it is ready. Sama juga case-nya. Okay, nak guna data tapi data tu belum ready. Okay, case-nya macam tadi jugalah. Maknanya kan kita nak kena guna data yang banyak. Okay, ataupun register yang banyak, sedangkan register tu belum lagi, data di dalam register tu belum lagi ready. Tapi kita dah panggil data tu. Itulah data hazard. Dan yang ketiga adalah control hazard. Attempt to make decision before a condition is evaluated. Okay, condition tu belum lagi evaluated because of what? Because the instruction is not yet completed. Jadi kat situ akan ada control hazard. Maksudnya nak store ke, nak apa ke, nak pergi cari data baru ke, nak load data baru ke. Okay, the decision cannot be made yet. Tapi dan tu juga nak buat decision. That is control hazard. Okay, itu pipeline hazard lah masalah yang ada dalam pipeline. Okay, yang ketiga, kaedah yang ketiga untuk melancarkan ataupun melajukan lagi CPU adalah super skala processing. Okay, super skala. Okay, apa benda super skala ni? Dia kata proses more than one instruction per clock cycle. Dia proses banyak instruction dalam satu clock cycle. Okay, kalau macam tadi ni, still lagi satu instruction in one time. Okay, kalau yang separate ni lagilah, okay, one time, one instruction. Super skala ni, it tries to process more instruction in one cycle. Okay, so dia kata instruction process is in parallel with an average rate of more than one instruction per clock cycle through multiple execution unit. Okay, dia ada multiple execution unit. Okay, tengok kalau untuk skala super skala processing. Okay, so kalau skala macam ni lah, macam biasa ni lah, dia akan ambil satu-satu. Okay, kalau macam super skala yang kat bawah ni, okay, instruction 1 dan instruction 2 akan dibuat sekaligus. Okay, maknanya masuk dua sekaligus lah. Decode fetch sekaligus, decode sekaligus. Kalau fetch ni ada banyak. Okay, dia banyak sekaligus. Dia fetch banyak-banyak. Kemudian kalau yang super skala, dia akan buat decode banyak sekaligus. Okay, dua. Lebih daripada satu lah, lebih daripada satu. Okay, more than one. Kemudian nak execute pun more than one. Okay, nak store ataupun write pun more than one. Tapi kalau yang skala saja, dia fetch dia banyak sekaligus tapi dia buat satu. Itu beza dia antara skala and super skala processing. Kalau skala, it fetch the data more than one in one time, but the other stages of processing, okay, like decode, execute, and store or write back, the CPU is carrying out the process one by one. Okay, tapi beza kalau yang super skala, it decodes more than one, execute more than one, it write back or store more than one instruction in one time. Okay, itu je beza dia.
Okay, multiprocessing adalah kaedah yang keempat. Okay, multiprocessing. Okay, so apa benda multiprocessing ni? Senang je. It use more than one CPU. Two or more CPU may be interconnected to form multiprocessing system. Yang ada sekarang ni lah yang apa benda kita panggil ni. Core, quad core, duo core, apa benda tu. Itu adalah multiprocessing lah. Pula keluar benda ni. Okay, itu adalah multiprocessing. Okay, so ada banyak CPU dalam satu main CPU lah. So itu adalah multiprocessing. Okay, lain tu boleh baca lah. Okay, so contohnya lah macam ni. Okay, multiprocessing CPU dia connect pada one main memory, tapi CPU number one ni dia ada input output processor dan input output unit dia yang tersendiri. Okay, semua dia hanya connect to one main memory, itu je. Okay, so dengan ada multiprocessing ni, apa kelebihan dia? Boleh buat banyak kerja dalam satu masa lah. Okay, enable parallel processing program can be divided into independent pieces and a different part executed simultaneously. Okay, so boleh buat kerja dalam banyak kerja dalam satu masa. Yang lain ni boleh baca je, tak ada masalah pun. Okay, cuma multiprocessing ni dua jenis. Okay, ada dua kaedah. Dia panggil tightly coupled and loosely coupled. Okay, so kalau tightly coupled ni nama dia terbagi pada dua pula. Yang ni biasanya ramai orang yang tak berapa nak ingat lah ataupun kadang-kadang tu confuse lah benda. Okey, kalau tightly coupled, okey, dia ada dua jenis yang berbeza pula. Iaitu asymmetric multiprocessing ataupun dia panggil master slave. Yang kedua, dia panggil symmetric multiprocessing ataupun peers. Peers processing lah. Okey, just pasang. Okay, kita tengok Kalau tightly coupled ni tengok tightly coupled dulu. Okay, dia kata connected CPUs share some or all of the system memory to some I/O device, input output device. Okay, can divide program execution. Ada dua jenis, master slave and symmetrical processing ataupun SMP. Okay, so untuk tightly coupled ni, okay, dia ada banyak CPU, tetapi CPU ni dia akan share. Okay, dia akan share ke semua devices dan juga memory. Okay, dia akan share, sebab tu dia panggil tightly coupled. So dia share the same device, the same memory. Okay, so itulah tightly coupled. So ada dua jenis ni, master slave and symmetrical. Kalau master slave, one CPU akan jadi master. Okay, dia akan control all the other CPU. Itu adalah master slave. Okay, maknanya satu je CPU yang akan jadi master and dia kata only master can execute OS. Jadi OS ni hanya akan di-execute oleh one CPU yang jadi master tu. So dia kata simple but low reliability because of what? When one when that master, kalau lah master tu fail, maka the whole system will fail lah. Okay, itu kelemahan dia. Lepas tu yang symmetrical ni pula, dia kata each CPU has identical access to OS. Okay, maknanya CPU yang banyak-banyak tu, yang lebih daripada satu tu, okay, setiap CPU tu ada their own access to the operating system. Maknanya kelebihan dia adalah if one CPU fail, then lain boleh guna lagi lah. Okay, difficult to be implemented but high reliability. Sebab tadi itulah, because kalau ada satu yang fail, maka ada banyak lagi CPU yang boleh jalan. And well balanced workload, dia akan bagi sama banyak lah. Kalau yang master slave ni, maknanya mungkin atas master tu lah dia nak allocate kerja macam mana. Right? Itu tightly coupled. Okay. Ni advantage and disadvantage dia boleh baca. Okay. Tightly symmetrical ni pun bolehlah baca yang ni, tak ada benda pun, saya dah terangkan tadi. Okay, advantage dengan disadvantage baca juga. Okay, ni gambar rajah dia. Okay, yang loosely coupled pula. Okay, loosely coupled ni apa benda pula jenis dia?
apa benda macam mana cerita dia. Okay, each computer is complete in itself with own CPU, memory and IO facilities. Yang ni dia tak share langsung. Okay, kalau yang tightly coupled tadi, okay, dia share. Okay, cuma kalau yang apa nama ni, symmetrical ni, dia boleh ada akses yang tersendiri. Kalau yang master slave, hanya master sahaja yang ada akses terhadap operating system. Tetapi kalau yang loosely coupled ni, dia setiap CPU itu ada akses yang tersendiri, ada memory dia sendiri, ada input output dia yang tersendiri, tetapi dia connect together. Dia connect together. Okay, so dia kata data communication provide link between different computers. Example point-to-point, multi-point cluster and client server. Ini biasanya kita akan guna dalam network lah. Okay, untuk loosely coupled system ni. Alright, maknanya dah kata CPU sekarang ni macam komputer pula. Ayalah, maknanya kita anggap apabila satu CPU ada hardware dan software dia yang tersendiri, maka itu kita anggap sebiji komputer lah. Kita boleh kata itu sebiji komputer lah. Cuma dia menyumbang kepada pemprosesan yang lebih besar. Okay, dia menyumbang kepada pemprosesan yang lebih besar. Contohnya, kalau kita guna sistem kita ni, contoh client server lah kan. Contoh awak nak buat pendaftaran kursus awak tu. Okay. Awak rasa macam komputer awak yang proses kat sini? Tak. Okay, dia hanya tolong memaparkan saja. So, kerja yang dibuat oleh komputer awak dalam sistem itu adalah tolong memaparkan saja. So, kerja-kerja nak proses all of the pendaftaran and so on, kat mana? Ada kat satu CPU yang lain lah, iaitu dekat server. Okay, so itulah loosely coupled system. Okay, yang ni pun boleh baca. Okay, kemudian memory enhancement ni kita masuk minggu depan lah, insyaAllah. Okay, kena masuk minggu ni saya rasa minggu depan kot. Sekejap, tengok. Kalau minggu ni teruskan je. Baru pukul 9 pun. Minggu ke-9. Betul lah, minggu 10 kena masuk memory enhancement. So, kita sambung minggu depan je lah. Tak payah laju-laju. Kalau laju-laju, dia tak ada benda nak buat pula. Sebabnya topik kita punya ni memang akan habis lajunya. Okay. Maknanya, mungkin sebelum Raya Haji tu dah habis dah topik. Di balik pada Raya Haji tu bersedia untuk test je. Okay. So, kalau laju-laju sangat kerja lagi, tak ada benda nak ajar pula kan. So, tak apalah, at least kita ada je kelas setiap hari Senin tu. Habis awal tak apa. Okay, so ada apa nak tanya? Tak ada, madam. Tak ada, madam. Boleh faham setakat CPU enhancement tadi Boleh, so, insyaAllah. So insyaAllah lah, itulah benda yang apa yang saya terangkan tadi tu akan dimasukkan dalam test semuanya. Okay, test tu bila? Test kita akan dibuat pada minggu yang ke-14 lah biasanya. Alright, minggu ke-14 dan minggu yang ke-13 tu akan ada lab test. So lepas Raya Haji tu akan ada lab test lah, insyaAllah. Hak lain-lain tu, assignment tu semua tu dah settle dah. Quiz pun dah settle. Quiz tak bagi lagi makan quiz kan. Itulah, saya bagilah insyaAllah. Okay. So macam itulah. Kalau tak ada soalan, itu je lah kot untuk hari ni. Boleh? Nanti saya akan bagi attendance. Saya ambil juga attendance daripada sini je. Dan saya bagi jugalah link untuk attendance. Alright? Madam. Ya? Saya nak tanya. Yang first tu ada beza ke address dengan add? Perlu ke address dengan? Ada beza ke address dengan add? Ya, add tu adalah tambah. Add tu adalah tambah, operasi tambah, addition. Lepas tu saya masa saya sendiri tadi pun saya confuse masa saya tulis tu kan. Lepas tu saya baiki balik. Saya kata 5 address, saya tulis address tu. Because add itu adalah tambah. Yang ni adalah tambah. Okay. Sebab tu saya baiki balik address yang saya tulis kat sini ni. Saya tak tulis add, saya tulis address penuh supaya tak confuse. Okay.
So beza. Jadi adalah operasi tambah address to address lah. Kenapa dia 5 address 99? 5 address 995 itu adalah opcode. Sekarang ni bila program counter baca 45, 45 ni dalam location 45 ada data 599. 599 itu 5 itu adalah opcode. Opcode tu maksudnya operation code. Dalam ni ada banyak operation code. So yang paling biasa digunakan adalah load dan juga add. Untuk awak ni lah, untuk soalan-soalan awak ni. Load dan juga add. So kalau untuk tolak, mana tadi tolak? Oh, tolak dia dekat bawah sini. Ada dalam buku, nanti saya letakkan. Okey, saya pun ingat dah. Tolak berapa? 1 ke berapa? Boleh ingat dah. Okey, so ini adalah opcode ni sebenarnya ni. Nombor 3 adalah opcode untuk add, untuk tambah. Dia ada opcode dia. Jadi, whenever dia CPU kita ni decode, dia akan decode, dia akan fahamkan, dia akan terjemahkan, okey, 5 ni adalah load. Iaitu untuk cari data lagi. Cari data dekat mana? 99 dia kata load 99. Meaning that 99 itu adalah alamat ataupun memory address. Dia bukannya data. Jadi sebab tu dia kata load 99. Dalam soalan jangan risaulah. Ada je nombor-nombor lain yang kalau dia tak tulis ni, dia tak tulis benda ni add ke load ke, maksudnya itu adalah the real data. Kalau contohnya 1, 2, 3 ni, 1, 2, 3 tu itulah data dia. Okey, itulah data dia sebab dia tak tulis pun kat sini. Dalam ni adalah load ke add ke apa ke. So now, bila dia kata load ni maksudnya 5 ni maksudnya load lah. So 5 address 99. So kod 5, kod tu maksudnya load. So nak load apa? Load dekat 99. So pergi dekat 99, okey, datanya adalah 210. So that's why 210 akan dipindahkan masuk dalam memory data register and will be transferred into AX register ataupun general purpose register. Okay. Boleh faham? Faham, faham. Okay. Alright. Okay, orang lain ada soalan lagi? Tak ada, madam. Settle clear So hopefully hak tak menjawab tu memang betul-betul clear lah. Okay. So itu je lah kot. Kalau tak ada soalan dah.